Assalamualaikum dan salam sejahtera. Selamat datang ke channel Sorot Media. Bersama aku Kai. Macam biasa aku akan cerita pasal bola sepak tempatan. Rasa macam dah lama dah kita tak sembang pasal bola sepak Malaysia ni. Semenjak sibuk dengan EFF Suzuki Cup 2020. So video kali ni kita memang nak fokus lah terus pasal liga kita, bola sepak Malaysia. So baru-baru ni MFL ada buat pengumuman pasal perjalanan Liga Malaysia. Diorang plan Piala Subangsih akan berlangsung pada 26 Februari. Seminggu lepas tu Liga Super akan bermula start 4 Mac sampai 17 September. Liga Premier pula start 5 Mac sampai 3 September. Format Liga Super dengan Liga Premier macam biasa, macam sebelum ni ada home dan away. Walaupun FIFA sebelum ni ada cadangkan supaya Liga Malaysia ni ditambahkan perlawanan. Sebab FIFA cakap dengan 12 tim dan 22 perlawanan yang berlangsung dalam Liga Super, itu tak cukup lah untuk seseorang player profesional. So FIFA cadangkan untuk Liga Super ni bermain 3 pusingan. Tapi MFL dah bagi tahu yang diorang tak akan apply terus cadangan tu untuk musim 2022 ni. Sebabnya benda dah last minute, Liga pun dah nak berlangsung. Dan standard Malaysia lah, diorang mesti nak kaji sampai berjuta-juta tahun baru nak apply cadangan daripada FIFA tu. Selain tu, MFL juga bagi tahu yang diorang tengah discuss waktu yang sesuai untuk kick off Liga Super dan Liga Premier. Ada 3 timing yang diorang cadangkan, start pukul 7.30 malam, 8 suku dan 9 malam. Pilihan untuk kick off pada pukul 7.30 malam ni adalah untuk perlawanan yang akan berlangsung di Sabah dan Sarawak. Perlawanan yang berlangsung di Semenanjung pula dicadangkan untuk di kick off pada pukul 8 suku malam. Sebelum ni biasanya kick off start 8.45 atau 9 malam. So setengah jam atau 45 minit lebih awal lah kalau kick off pukul 8 suku malam. Aku punya personal opinion pula, aku okey je kalau nak kick off awal. Atau perlawanan tu berlangsung petang ke atau pagi pun lagi okey. So banyak masa untuk team, untuk fans buat preparation, datang dan balik daripada match ni. Bab solat pula aku rasa tak ada masalah bukan isu yang besar. Dekat stadium tu pun kita boleh solat sebenarnya. Kalau sebelum-sebelum ni bila ada perlawanan AFC Champions League dengan AFC Cup, biasanya liga akan terhenti sekejap untuk bagi peluang kelab-kelab Malaysia bersaing di peringkat Asia. Tapi untuk musim 2022 ni, MFL janjikan yang benda ni takkan berlaku. Katanya diorang dah susun jadual Liga Super dengan Liga Premier ni cantik lah. Musim 2022 pula akan kembalinya Piala FA yang sebelum ni dah 2 musim dibatalkan disebabkan Covid. Dan juara Piala FA musim 2022 ni akan dapat tiket untuk bermain di AFC Cup. Berbeza dengan musim 2021, tak ada FA Cup yang berlangsung. So juara Piala Malaysia diberi tiket untuk bermain di AFC Cup. Untuk tiket ke AFC Champions League pula akan diberikan kepada juara Liga Super, dan naib juara Liga Super akan dapat satu lagi tiket untuk ke AFC Cup. MFL juga cakap format untuk Piala FA musim 2022 ni agak berbeza sikit sebabnya tak ada aksi timbal balik home dan away dalam peringkat suku akhir dan separuh akhir. Sebaliknya Piala FA ni akan bermain secara format kalah mati. Katanya nak bagi jimat masa lah. Untuk format Piala Malaysia pula, setakat ni tak ada apa-apa pengumuman. Aku percaya masih pakai format yang sama macam sebelum ni. Cuma kali ni juara Piala Malaysia takkan dapat tiket apa-apalah untuk bermain di peringkat Asia. Dan satu lagi piala yang menjadi kontroversi, yang jadi bualan hangat penyokong-penyokong bola sepak Malaysia, iaitu Piala Subangsih. Kali ni ditukarkan format. Kalau sebelum ni, perlawanan Piala Subangsih ni akan dikira sebagai perlawanan pertama Liga Super. Tapi untuk musim 2022 ni, akhirnya Piala Subangsih ni diceraikan daripada perlawanan Liga Super. Yelah, kalau pakai format sebelum ni, cuba bayangkan perlawanan Piala Subangsih ni menemukan tim Liga Super dan satu lagi tim Liga Premier. Macam mana nak kira mata Liga Super tu nanti? Sebab benda ni boleh jadi, manalah tahu tim Liga Premier jadi juara Piala FA. Fans dah banyak kali dah bangkitkan pasal isu ni. Tapi jawapan MFL sebelum-sebelum ni, ini kan liga kita. Liga kita, wajah kita, kata MFL. Tapi akhirnya MFL pada musim 2022 ni bijak sikit lah, buka mata sikit. Tapi bila format dah betul, ada satu lagi isu yang kontroversi. Sepatutnya bila dah dikeluarkan daripada perlawanan Liga Super, perlawanan untuk merebut Piala Subangsih ni sepatutnya berlangsung di stadium yang natural atau stadium berkecuali. Tapi MFL masih pakai format yang sebelum ni, perlawanan Piala Subangsih ni masih akan berlangsung di stadium juara Liga Super. So untuk musim 2022 ni, perlawanan Piala Subangsih akan berlangsung di Stadium Sultan Ibrahim.
home pasukan JDT juara Liga Super 2021. So ditambahkan isu ni melibatkan dengan JDT pula, lagi menambah kontroversi ya. Walhal benda ni dah berlaku sejak zaman semi-pro lagi. Tapi bila dah JDT kerap sangat jadi juara Liga Super, orang nampak obvious sangat lah. Katanya disadvantage lah kepada tim lain. Alasan MFL kenapa Piala Subansih musim 2022 ni masih berlangsung di home JDT, katanya untuk memudahkan pergerakan semua orang lah, termasuk fans-fans untuk pergi stadium. Terutamanya di musim-musim COVID sekarang ni. Itu alasan MFL. Kalau korang tak boleh terima, terpulanglah pada korang. Tapi sebenarnya isu ni tak pelik pun sebab format macam ni pun berlaku dekat Liga-Liga Europe juga. Contohnya Piala Subansih dekat Liga Belanda pakai format yang sama juga. Piala Subansih diorang akan berlangsung di home juara Liga diorang, Liga Eredivisie. Tujuan dia untuk bagi penghormatan kepada juara Liga diorang. Kick off Liga Belanda ni di home juara. Kalau dekat La Liga pula, Piala Subansih diorang digelar sebagai Super Copa. Format yang diorang pakai lagi pelik, sebabnya ada 4 pasukan yang akan bertanding dalam Super Copa Espana ni dan perlawanan akan berlangsung masa pertengahan musim. So sebenarnya macam-macam format untuk perlawanan Piala Subansih ni dekat seluruh dunia, dan ianya terpulanglah kepada penganjur Liga tu untuk menggunakan format yang mana. Macam MFL cakap sebelum ni lah, Liga kita, wajah kita. Tapi apa-apa pun keputusannya, aku percaya benda ni mesti mendapat persetujuan daripada kelab-kelab yang bertanding dalam Liga Malaysia ni. Kalau Kuala Lumpur City pun relax je, tak ada komplain pun nak main dekat home JDT, kita sebagai fans ni takkan nak komplain banyak pula kan. So untuk musim 2022 ni aku mengharapkan yang terbaik lah. Terbaik daripada semua segi, dan semoga semua perlawanan yang dirancang dapat berlangsung, tak diganggu oleh COVID bagai. Itu saja untuk video kali ini. Jangan lupa untuk layan Liga Malaysia. Kita jumpa lagi on the next video. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Bye-bye.